Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Daniel Jani Channel. So, saya harap kawan-kawan di luar sana sihat. Kepada follower-follower saya baca komen kalian semua dan saya cuma senyum saja kerana bukan saya tidak balas, tapi kadang-kadang saya juga tak punya waktu nak balas. Nanti saya terbalas salah, menjadi satu yang rumit. Jadi saya tetap tengok komen-komen Anda yang komen di bawah video saya. So, saya ucapkan terima kasih kepada sokongan kawan-kawan yang ada di luar sana. So, saya teruskan buat video ini kerana kawan-kawan yang ada di luar sana. Ini cuma pandangan pribadi saya yang saya share untuk kawan-kawan, bukannya pandangan politik saya untuk saya menjadi seorang MP, nak menjadi seorang menteri, bukan. Ini pandangan saya sebagai seorang rakyat biasa kepada kawan-kawan semua di luar sana. Jadi kalau kita lihat kita lihat mungkin itu cyber trooper di YouTube, paling banyak di Facebook lah, ya kan. Saya merasa tekilan kerana banyak yang menyalahkan Dato' Sri Anwar Ibrahim tu gapa-gapa kerana dia jumpa Agung, jumpa ini, jadi isu macam ni. Sebenarnya punca daripada kesalahan dalam Malaysia ni, kerajaan yang ada hari ini pun bukan kerana Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini adalah pada pandangan saya straight to the point ceritanya. Memang daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, kerana dia lah puncanya. Kenapa dia letak jawatan? Siapa yang suruh dia letak jawatan? Kalau majoriti kau tak cukup, kalau engkau cakap orang tak nak menyokong kau serahlah jawatan dekat Anwar Ibrahim dulu. Kenapa kau nak letak jawatan, lepas tu kau nak lagi MP daripada yang parti lain selain daripada PH nak menyokong kau, nak jadi Perdana Menteri waktu itu. Akhirnya pergi ke istana, kenalah. Lepas tu naiklah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kan ni Tan Sri Muhyiddin Yassin naik, tak puas hati lagi. Tapi sekurang-kurangnya kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim nak fighting untuk dapatkan kembali mandat rakyat sekarang, itu hak dia, sebab memang PH menang. Jadi tidak ada yang, pada saya tidak ada salahnya di situ. Dan dia pun mengikut lunas-lunas perlembagaan yang ada. Dia untuk nak ambil pun, kalau MP dia cukup, silakan. Cuma itu yang di video saya yang kemarin, saya mengatakan kalau tidak ambil untuk sekarang ini, untuk tunggu lagi PRU, yes memang betul. Tetapi saya melihat pandangan-pandangan kawan-kawan yang ada di page itu, mereka mengatakan kalau kita ambil itu adalah baik untuk menguatkan PH, kerana bila jadi government, ya saya faham di situlah, di sisi itu. Tetapi kalau kita lihat daripada sisi sebagai anak jantan, kalau betul rakyat memang menyokong PH untuk memerintah, sebenarnya isu itu pada saya sangat kecil. Kenapa PH menang PRU ke-14 adalah disebabkan itu, bukan kerana bohong PH minyak nak naik lah, kerana tol nak dihapuskan, bukan itu. Karena rakyat sudah bosan dengan waktu itu, dengan kes rasuah yang ada di negara ini, dengan kes penyelewengan, kes salah guna kuasa. Ini yang rakyat sudah membuatkan rakyat bosan. Dan kalau kita lihat, kenapa DAP itu sangat kuat? Sebenarnya kalau orang di bandar, pilihan mereka bukan kerana DAP itu Cina, bukan. Sebenarnya begini, dia kerana DAP itu orang sokong kerana orang yang sudah ada ilmu di bandar, dia sudah tahu yang mana kaca, yang mana intan. Kalau di kampung ni digula-gulakan dengan RM300, dengan RM400, saya tak kata rasuah ya, tetapi ini berlaku di tempat saya, di kampung saya benda ni dulu berlaku. Sebelum pergi mengundi dah dapat duit daripada orang-orang politik yang memang daripada parti yang sangat kuat, kukuh waktu itu. Memang ada dapat. Jadi orang yang lawan dia memang dia kacangkan je. Karena orang kampung melihat RM300 itu sangat, nilainya sangat tinggi di waktu itu. Tetapi mereka tahu kalau mereka ambil duit yang sebanyak gini, mereka tahu duit itu habis dalam 1 bulan. Tetapi ini keperluan. Dan sebagai orang Malaysia ni, dengan budi bahasa, dah ambil 300 ya undi je lah, tak apalah. Memang mereka kadang ada yang tahu, mereka akan merana kerana duit 300 ni selama 5 tahun. Ada ramai yang tahu, tetapi mereka tidak ada hakikat juga. Ini yang berlaku lah. Dan apa yang kita lihat hari ini, benda ini
saya mula-mula yakin dengan oke lah, mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, saya tengok perkara ini mungkin dia nih. Tapi saya tengok yang kawan-kawan komen di Facebook hari ini lah, itulah semakin parah sebenarnya. Mungkin karena kita tengok dengan mengatakan beli-beli MP ini memang sudah, kita dah termaktub lah dengan dia pun tidak nak menafikan bahawa video dia yang menular dulu tu pun tidak dinafikan hal-hal itu. Jadi kepercayaan rakyat itu menurun di situ. Termasuk saya sendiri, kita sebagai rakyat ni sebenarnya siapapun jadi Perdana Menteri, kita cuba mempercayai bahawa ini adalah betul. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, benda ini tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita tengok pentadbiran yang ada hari ini, menteri yang banyak, tetapi tidak dapat sampai ke tahap yang kita mahu. Jadi kalau saya yang video yang lepas itu, saya mengatakan yang 2 hari yang lalu, saya mengatakan biar dulu. Ada baiknya kalau memang betul memang rezeki Datuk Seri Anwar Ibrahim nak naik sebagai Perdana Menteri yang ke-9, ya bagus juga untuk menguatkan PH. Ini pandangan itu karena saya mengatakan pandangan kawan-kawan yang ada di bawah itu biar kita share di sini, so saya juga boleh discuss di sini, mengatakan bahwa baguslah kalau diambil juga. Tetapi kalau nak melawan sebagai anak jantan, kita tunggu PRU saja pun tidak apa, karena benda kalau ambil sekarang pun tidak akan boleh mengubahkan apa-apa, karena kerosakan memang sudah parah. Pinjaman sudah tak tahu berapa. Jadi apa yang termampu adalah melihat sajalah. Dengan sekarang ni kita nak ngambil sumber kewangan dari mana? Inilah bisnes-bisnes yang dalam negara yang ada sedikit-sedikit, itulah yang menjadi sumber kita punya income negara. Hasil minyak kita yang tinggal dah drop harga minyak, mungkin kita berharaplah, berdoa harga minyak naik lagi. Dan kepada sedikit kata-kata yang terakhir ke belakang, yang di belakang ini saya nak beritahu kepada macai-macai yang duk mengatakan ini menggunakan mega minyak. Saya nak beritahu yang mana yang duduk mengatakan sangat resis ini, kita jangan resis sangat. Minyak kita ni bukan kita pakai dalam negara, kita jual pun ke luar negeri. Jadi apabila kita nak cakap, tak payah kita nak melibatkan negara lain, tidak payah kita nak mengatakan Amerika, nak mengatakan komunis, nak mengatakan Cina, tak payah. Kita ni negara kecil, kita jaga negara kita ini dengan baik. Hasil daripada minyak kita itu, kalau kita tak import keluar, kita tidak boleh bangunkan negara. Jadi orang yang duk mengatakan orang ni, mengatakan bangsa ini, mengatakan negara ini, cermin-cermin diri kita dahulu. Kita tengok daripada atas sampai ke bawah, macam baju yang aku pakai ni, mungkin kita tak mampu masih buat. Itu saya selalu kata, kita ni sebatang macis pun kita tak mampu nak buat. Itu umpama saya punya sindiran, tapi mereka tidak paham. Mereka kritik-kritik orang lain, mengkritik-kritik kaum lain, tetapi kita menggunakan produk yang untuk kita kritik itu adalah daripada kaum lain. Selagi kita tidak mampu, tidak perlu kita nak sombong. Jadi untuk macam-macam itu tidak perlulah nak sombong. Kau pun menggunakan produk daripada luar, kau buat video lah, yang aku tengok yang buat resist dia lah, yang apa macam-macam lah. Tadi aku tengok ada yang di jalan yang apalah, yang spray-spray lah. Itu semuanya pada saya tak mau sebut nama orang, saya tak nak babitkan orang. Ini personal saya punya blog, so saya tidak nak ni. Cuma saya lihat macam tu. Cuma kita fikir, kalau kita nak negara kita ini seperti mana, seperti itu, jangan kita terlampau angkuh. Karena kita ini negara kecil saja, 30 juta orang, 30 juta lebih kurang. Bukan semuanya Melayu, ada Cina, ada India, dan kaum lain-lain daripada Sabah Sarawak, Dayak, Badayu, Iban, Kadazan, Murut, apa semua. So di total lebih kurang 30 juta. Sangat kecil Malaysia ni. Jadi kalau kita nak ego dengan kemampuan kita, dengan kemampuan orang kita, belum sampai ke tahapnya, masih jauh. Kita bersyukur negara kita ni boleh membangun sedikit. Tetapi
kalau kita tidak bersama-sama untuk mencuba ke arah kebaikan negara kita ini, untuk kita bangunkan daripada segi kurangkan rasuah, banyakkan pembangunan dan banyakkan peluang-peluang yang baik kepada rakyat, saya rasa kita akan ketinggalan di antara negara Asia. Dan silap-silap hari bulan kita kehilangan peluang pekerjaan, dan mungkin satu masa kita akan pergi kerja dekat Vietnam, kita akan pergi kerja dekat Filipina, kita akan pergi kerja dekat Thailand untuk akan datang lah. Memang hari ini kalau kita nak nampak ya lah masih kuat lah, tetapi untuk akan datang mungkin 10 tahun tu tidak lama. Saya rasa untuk kita nak melihat industri kita berkembang pesat macam tahun 97, 98, saya rasa agak susah sebab pelabur dah banyak yang pergi ke negara lain. Kalau kita lihat sekarang ni pelabur, contoh kita tengok diorang nak buat industri seperti pemasangan apa semua ni, semua ke negara jiran kita. Itu saja daripada saya. So saya harap kawan-kawan di luar sana faham, dan pandangan yang baik diguna pakai, kalau yang tak baik kawan-kawan abaikan. Dan sekadar menonton video saya ini hanyalah sekadar pandangan pribadi saya, jangan ambil hati, kerana ini hanya pandangan saya untuk petang-petang macam ni. Okey, kita pergi ngopi dulu kawan-kawan. Okey, thank you.